Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1547. Antara paparan utama. Konotasi salah ciptaan Perikatan Nasional. Hina Islam tiada maaf bagimu. Bukan bodoh, terlebih pandai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kedudukan Mahkamah Syariah di Malaysia adalah kekal utuh dengan jaminan kedudukannya sebagaimana dinyatakan jelas di dalam perlembagaan dan tidak seperti yang dispekulasikan pihak tertentu demi kepentingan politik. Mengundang keresahan awam susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, beliau telah mengarahkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM segera mendapatkan alasan penghakiman bertulis bagi kes tersebut untuk tujuan kajian dan perancangan selanjutnya. Pada masa sama, Muhammad Naim berkata beliau akan segera memohon menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah Muizzuddin Shah untuk menyembah maklum keputusan mahkamah tersebut. Malah katanya beliau juga akan segera memohon menghadap Pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Raja-Raja Melayu untuk menyembah maklum perkara berkaitan. Saya juga akan segera memanggil semua pemegang taruh berkaitan, semua pihak yang terlibat dengan Mahkamah Syariah untuk kita sama-sama berbincang dan menilai langkah pemekasaan seterusnya bagi Mahkamah Syariah. Jika terdapat keperluan melakukan apa-apa pindaan atau reformasi undang-undang, kita akan segera melakukannya, katanya dalam satu kenyataan. Selaras dengan kajian atas alasan penghakiman kes ini yang akan segera dijalankan, Muhammad Naim berkata perancangan lanjut akan dibuat segera bagi memastikan agenda penambahbaikan dan pemerkasaan Mahkamah Syariah akan terus berjalan di Malaysia. Beliau berkata beberapa penyesuaian terhadap plan dan rancangan sedia ada juga akan dilaksanakan selaras dengan keputusan kes tersebut serta memberi jaminan segala ruang dan peluang yang wujud untuk pemerkasaan Mahkamah Syariah akan dilaksanakan. Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang Islam yang dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi akan mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi DUN serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Hasil kajian, pandangan dan syur yang dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Khas ini akan dibentangkan dalam MKI dan Majlis Raja-Raja, katanya. Dalam pada itu, beliau berkata Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memberi jaminan kepada umat Islam bahawa Mahkamah Syariah akan kekal dan terus terjamin kewujudannya selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Mahkamah Persekutuan Putrajaya mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Panel 9 hakim diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan sedemikian selepas membenarkan petisyen peguam Ni Ilin Zurina Ni Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman selaku pempetisyen bagi mencabar 18 peruntukan enakmen tersebut. Namun begitu, Perikatan Nasional PN dan PAS dilihat seolah-olah sengaja memberi konotasi dan gambaran salah berhubung isu berkenaan. Ia susulan PAS dan PN mengajak orang ramai menyertai Himpunan Selamatkan Syariah di Mahkamah Persekutuan. Berikutan Mahkamah Tertinggi itu akan membuat keputusan berhubung cabaran undang-undang oleh Peguam Ni Ilin terhadap 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Pensyarah Kanan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Dr. Abu Hafiz Salihuddin berkata, tindakan PN dilihat seperti mempunyai niat meragukan dan seolah-olah mahu menyatakan Mahkamah Persekutuan yang bersidang ingin mengubah dan memberikan penafsiran baharu terhadap syariat.
Apabila ada konotasi perkataan mempertahankan syariat, bagi saya itu mempunyai niat yang sangat-sangat meragukan. Sama ada ia mempunyai niat yang jahat ataupun niat untuk menyatakan bahawa seakan-akan Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara ingin merubah dan juga ingin memberikan penafsiran baharu terhadap syariat. Tidak, itu bukan apa yang dilakukan oleh pemohon Neilin dan Mahkamah Persekutuan, katanya dalam satu video dikongsi di TikTok. Abu Hafiz menasihatkan agar pembangkang dan NGO-NGO di belakang mereka tidak memberikan maklumat yang salah sehingga membawa kepada kemarahan yang diasaskan atas perkara tidak benar sama sekali. Ia bukan untuk menilai apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran itu termaktub tidak akan berubah. Apa yang berlaku ialah apabila ada dua undang-undang terhadap satu kesalahan yang sama, maka pemohon memfailkan petisyen bagi menyemak semula 18 peruntukan kesalahan dalam enakmen jenayah syariah. Kita mohon supaya ahli politik adun-adun itu cakna. Boleh untuk digubal di peringkat negeri, tapi pastikan ia tidak bertembung dengan Perlembagaan Persekutuan, ujarnya. Untuk para penonton memahami ringkas isu ini, Neilin sama sekali tidak mencabar undang-undang syariah, tetapi ianya adalah kes yang mencabar keabsahan 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan yang digubal pada 2019. Ianya adalah kerana 18 peruntukan tersebut bertindih dengan Undang-Undang Kanun Keseksaan di peringkat persekutuan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebelum ini telah menafikan tanggapan pihak bahawa Mahkamah Syariah akan terkubur berikutan petisyen dikemukakan dua beranak itu yang mencabar peruntukan undang-undang dalam enakmen tersebut. Tolonglah rajin membaca, maklumat ada di hujung jari anda. Tindakan seorang pempengaruh media sosial memuat naik video parodi dilihat mengulas isu semasa berkaitan sistem perundangan Islam di Malaysia menerima kecaman hebat daripada warganet. Tindakan pempengaruh yang dikenali dengan nama Didi Chronicle itu jelas mempersendakan agama Islam dan hukum hakamnya dipermainkan. Walaupun niat pempengaruh tersebut mungkin sekadar mengulas isu semasa, namun ia dikatakan tidak selari dengan fakta, malah membawa keburukan dengan menanam nilai yang salah dalam kalangan umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke kaunter pengakuan Mahkamah Sivil Pandu Lalu. Ya. Apa salah Encik? Minum arak. Minum arak. Islam ke? Islam. Lepas tu? Lepas tu Lepas tu apa jadi? saya mabuk lah. Apa lagi? Lepas mabuk? Lepas mabuk? Mana saya tahu apa jadi lepas Encik mabuk? Encik beritahu saya lah. Lepas mabuk saya tidur lah. Apa lagi? Tak ada pergi rumah jiran, pukul jiran? Oh tak ada. Tak ada mandu lenyek orang, tak ada? Pun tak ada juga. Habis tu apa kesalahan Encik Minum arak tadi tu lah. Minum arak bukan satu kesalahan Encik. Tapi saya Islam. Yang cakap Encik kafir siapa? Tak, lepas ni saya boleh minum arak lagi ke? Boleh. Oh. Tapi jangan memandu dan menyebabkan kecederaan atau kematian tau. Oh okey. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Boleh minum lagi walaupun Islam. Go liberal go. Okey, terus. Parodi yang mempersendakan agama Islam konon niat nak menganjing isu semasa berkaitan syariah. Perbuatan dia lebih hina dari anjing. Dakwa salah seorang netizen yang berang dengan konten terbabit. Terdapat juga netizen yang menggesa pihak berkuasa termasuk Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil tindakan terhadap pempengaruh berkenaan susulan isu videonya yang boleh menimbulkan kekeliruan orang ramai. Bukan itu sahaja, isu kesalahan judi dan arak yang dipetik dalam video tersebut juga didakwa seakan-akan dapat menimbulkan salah faham kepada orang awam. Terdahulu, video pempengaruh tersebut dilihat seperti mengulas isu berkaitan perisytiharan keputusan Mahkamah Persekutuan yang mana 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Keputusan itu juga dilakukan selepas petisyen dikemukakan oleh Peguam Neilin Zurinani Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman. Walaupun keputusan itu dikatakan tidak menggugat kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah, namun masih ramai yang dilihat tidak berpuas hati kerana dipercayai gagal memahami isu itu dengan baik, malah ada yang sengaja buat-buat gagal untuk memahaminya. Pemuda Amanah memandang serius konten persendaan agama pempengaruh tersebut yang dilihat cuba mempersendakan isu enakmen Mahkamah Syariah yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Tindakan pempengaruh yang melekehkan hukuman Mahkamah Syariah sebenarnya masih terpakai dalam enakmen jenayah syariah di negeri-negeri termasuk Kelantan, kata Timbalan Ketua Pemuda Amanah Daniel Ar-Rashid Harun. Pemuda Amanah menganggap ini adalah tindakan melampau yang sengaja dibuat bagi mengelirukan masyarakat awam berkenaan isu keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan berkenaan pembatalan 16 peruntukan kesalahan
mengikut Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Pempengaruh ini menggunakan kes arak, judi dan liwat dengan menggambarkan seolah-olah umat Islam di Malaysia menerima perbuatan tersebut dan meremehkan undang-undang syariah yang sedia ada, katanya dalam satu kenyataan di Petik Harapan Daily. Katanya dalam Enakmen Jenayah Syariah Kelantan, seksyen mengenai kesalahan minum arak dan kesalahan berjudi tidak termasuk dalam 16 perkara yang dibatalkan dan ia masih berkuat kuasa sebagai satu kesalahan jenayah syariah di Kelantan. Manakala kesalahan liwat pula katanya walaupun ia dibatalkan tetapi ia masih lagi terkandung dalam kanun keseksaan Undang-Undang Persekutuan. Maknanya semua kesalahan ini masih lagi boleh dihukum berdasarkan undang-undang sedia ada, katanya. Justru Pemuda Amanah akan mengadakan laporan polis secara serentak di seluruh Malaysia pada hari Khamis 15 Februari 2024 jam 5 petang ke atas pempengaruh tersebut agar pihak PDRM boleh menjalankan siasatan ke atas pempengaruh ini di bawah Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948/Akta 15, Seksyen 233/1/A Akta Komunikasi Kandungan Menghina dan Seksyen 7 menghina atau menyebabkan dipandang hina dan lain-lain agama Islam. Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997/Akta 559 agar menjadi pengajaran kepada semua untuk tidak menimbulkan fitnah dan sebarkan maklumat yang salah. Jom Channel amat menyokong keprihatinan dan tanggungjawab yang diambil amanah dalam isu ini agar ianya tidak terus menjadi barah dalam masyarakat. Pempengaruh yang tidak beretika, tidak beradab, malah biadab seperti ini wajar diambil tindakan demi kesejahteraan rakyat. Tindakan pempengaruh yang dikatakan berasal dari Indonesia dan hanya mempunyai status penduduk tetap di Malaysia, mempersenda dan menghina agama Islam secara sengaja seperti ini tidak dapat dimaafkan. Noktah. Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Razali Idris menempelak tindakan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil yang didakwa kononnya menuduh pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menyebarkan berita palsu baru-baru ini. Ia susulan Ahli Parlimen Paguh itu mengeluarkan kenyataan berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Razali berkata Mahyadin yang juga Presiden Bersatu merupakan figura berprinsip, dihormati, berintegriti, benar dan berani serta pernah memegang beberapa jawatan penting di negara ini. Mahyadin ialah bekas Perdana Menteri, mantan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Besar serta beberapa portfolio Menteri Kabinet. Kamu siapa Fahmi? Sekadar berani atas kuasa menteri setahun jagung. Jaga mulut kamu Fahmi, jangan celupar. Jangan sembrono menuduh ikut sedap mulut, katanya menerusi hantaran di Facebook Ahad lalu. Beliau mengulas respon Ahli Parlimen Lembah Pantai itu yang secara ringkas mengatakan Mahyadin sebar berita palsu menerusi hantaran di platform X pada Sabtu. Razali yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal turut menambah, kononnya kenyataan tegas dan berani dalam mempertahankan hukum serta agama Islam tidak akan sesekali dibiarkan begitu sahaja. Sebagai respon, Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimi menyifatkan Razali Idris hanya sebagai tim kosong yang dipelihara oleh Presiden Bersatu itu. Katanya tindakan Razali dalam mempertahankan kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN itu mungkin kerana menerima desakan daripada akar umbi. Saya berpandangan Razali hanya umpama tin kosong yang terus dipelihara oleh Mahyadin. Mungkin beliau terpaksa bersuara selepas beberapa desakan dari akar umbi dan Cyber Trooper PN sendiri untuk beliau meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu, katanya dalam satu kenyataan di Petik Sinar Harian. Mengulas lanjut, Razif berkata Razali sama sekali tidak memberi sebarang hujah bahawa terhadap kenyataan Presiden Bersatu itu benar bagi menepis teguran Fahmi, sebaliknya hanya mengeluarkan kata-kata amarah dan memuji Mahyadin. Saya mencabar Razali untuk mengulangi kenyataan Mahyadin bahawa menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Jangan hanya tahu berbunyi seperti tin kosong hanya untuk menyelamatkan tengkuk sendiri, tegasnya. Patutlah Bersatu dilihat semakin menuju kehancuran dan bakal tenggelam. Rupanya dipimpin oleh Presiden yang semakin gagal dan hilang kuasa sehingga sanggup membuat kenyataan dangkal demi kuasa yang ditagih. Manakala Ketua Penerangannya pula umpama lembu yang dicucuk hidung. Bersuara setelah didesak akar umbi dan pimpinan agar dilihat buat kerja. Maka benarlah kata salah seorang pemimpin UMNO bahawa anggota Bersatu tidak akan mendapat apa-apa hawan dengan terus bersama parti itu. Ahli Bersatu penat menunggu buah yang tidak gugur. Tiada jawatan Ketua Kampung, Ahli Majlis, Bord GLC, lembaga syarikat berkaitan kerajaan atau agensi, kata anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi.
Menulis di media sosial, Puan berkata mereka kini hanya memegang keyakinan palsu daripada kepimpinan dan hanya berharap belas ihsan parti sekutu. Bersatu adalah kapal yang semakin tenggelam tanpa ihsan PAS. Bukan bodoh tapi terlebih pandai. Sementara itu, Puan juga membangkitkan kritikan penulis blog Raja Petra Kamarudin setahun lalu bahawa Presiden Bersatu itu dikelilingi oleh orang bodoh. Muhammad Puan sekali lagi menggesa anggota Bersatu supaya meninggalkan parti itu kerana ia adalah kapal yang akan karam. Sesungguhnya kenyataan dangkal yang dikeluarkan Mahyadin setelah dilihat kemaruk kuasa apabila tidak jadi berundur atas nasihat isteri baru-baru ini merupakan petanda paling jelas Bersatu akan tenggelam di lautan ketamakan dan kerakusan nafsu serakah pimpinan mereka. Benar apa yang dikatakan Puan Zarkashi, Bersatu bukan bodoh tetapi terlebih pandai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.